A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abdullahi wa rasuluh وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أمين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keizinan daripada Allah, kita direzekikan lagi dapat bertemu pada petang yang berbahagia ini untuk membaca syarah Al-Imam Al-Mahalli rahimahullah azza wa jalla terhadap matan Al-Waraqat karangan Imam Al-Haramain Al-Juwaini rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Moga Allah azza wa jalla memberikan kepada kita kefahaman di dalam memahami kitab agung ini, kitab yang dianggap sebagai kitab utama di dalam huraian bagi matan Al-Imam Al-Juwaini, Imam Al-Haramain Al-Juwaini rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kebaikan kepada kita di dalam memahami kitab ini. Allahumma amin. Tuan-tuan, perempuan sedang mendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam pertemuan yang lepas kita telah pun meneliti secara ringkas kisah hidup Sayyidina Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Begitu juga kisah hidup Al-Imam Al-Jalal Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim Al-Mahalli rahimahullah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga setelah kita meneliti kisah hidup mereka berdua ini, kita akan mengetahui betapa kitab hasil karya dua orang ulama ini bukanlah kitab yang biasa-biasa, melainkan merupakan kitab hasil daripada keilmuan dan ketinggian intelektual dua orang alim ini dalam menghasilkan karya-karya mereka yang insya-Allah kita akan membacanya, iaitu Syarhul Jalal Al-Mahalli ala Waraqat Imam Al-Haramain Al-Juwaini rahimahullah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita akan pada hari ini kita akan mula membaca Syarhul Jalal Al-Mahalli biiznillah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Baik, secara barakahnya saya akan membacakan sanad yang menghubungkan di antara saya sampai kepada Al-Imam Al-Mahalli rahimahullah subhanahu wa ta'ala bagi kitab ini, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. قال الفقير إلى الله عز وجل خير النظام ابن من حسين ابن يوسف الماليزي سمعت معظم شرح الجلال المحلي على ورقات إمام الحرمين الجويني من سيدي ومولاي الفقيه الأصولي الشيخ الشريف سيد ابن جمال ابن توفيق ابن عبد الحليم من عائلة شلتوت الشريفة المعروف بالشيخ سيد شلتوت الشافعي الأشعري الحسني حفظه الله تعالى، وأجازني لباقيه، وفضيلته يرويه إجازة عن عمدته في الفقه والأصول وغيرهما من الفنون الإمام العالم العلامة مفتي الديار المصرية سيدي ومولاي نور الدين علي بن جمعة بن محمد الشافعي الأشعري الشاذلي حفظه الله تعالى، عن العلامة المسند الفقيه المحدث الشيخ السيد عبد الله بن محمد الصديق الغماري، عن الشيخ المعمر محمد العقوري خادم الإمام الباجوري، عن الإمام العلامة الفقيه المتكلم المحدث المحقق شيخ الأزهر الشريف سيدي إبراهيم بن محمد الباجوري، عن الإمام العلامة الشيخ المسند محمد بن محمد بن أحمد بن عبد القادر المعروف بالأمير الكبير، عن الشيخ علي بن أحمد الصعيدي العدوي المالكي، عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن عبد الرحيم بن محمد السلموني Al-Azhari Al-Maliki. Cuma pada buku yang bercetak tu ada sedikit kesilapan pada baris tu. Saya tanwinkan pada huruf Muhammad Ani Syekh Abi Abdullah Muhammadi
Sepatutnya tanpa tanwin, tanpa tanwin. Boleh dibetulkan bagi yang memiliki kitab. Saya tertanwinkan dia. Ani Syekh Abi Abdullah Muhammad ibn Abdul Rahim ibni Muhammad As-Salmuni Al-Azhari Al-Maliki. Ani Al-Imam Al-Syekh Abi Abdullah Muhammad ibn Abdullah ibn Ali Al-Kharashi أول شيخ الجامع الأزهر الشريف عن الشيخ الفقيه عبد الباقي ابن يوسف الزرقاني المالكي كلاهما عن الشيخ البرهان إبراهيم ابن حسن اللقاني عن شهاب الدين أحمد ابن القاسم العبادي عن شهاب الدين أحمد ابن محمد المعروف بابن حجر الهيتمي عن شرف الدين عبد الحق السنباطي عن المؤلف شارح الورقات جلال الدين محمد ابن أحمد ابن محمد المحلي. Jadi kalau kita lihat salah silah yang menghubungkan di antara saya dengan Imam Al-Mahalli, saya telah mendengar kebanyakan kitab ini daripada guru saya Fadilatul Syekh Said Shaltut Asy-Syafi'i, manakala Syekh Said bin Shaltut telah meriwayatkan kitab ini daripada guru beliau dan guru kami semua Fadilatul Syekh Ali bin Jum'ah. Fadilatul Syekh Ali telah meriwayatkan kitab ini daripada guru beliau Syekh Abdullah ibn Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari, manakala Syekh Abdullah meriwayatkan kitab ini daripada Syekh Muhammad Al-Aquri. Syekh Muhammad Al-Aquri meriwayatkan kitab ini daripada ulama besar dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i kita. Tak ada suara. Tak ada suara. Dengar tak suara saya? Masih tak dengar suara ke? Boleh respon siapa yang ikut. Suara saya tak dengar ke macam mana? Okey, jelas Alhamdulillah. Sebab tak ada setting-setting apa, memang daripada sebelum ni memang beginilah suaranya. Okey Alhamdulillah. Jadi Syekh Muhammad Al-Aquri meriwayatkan kitab ini daripada Al-Imam Ibrahim bin Muhammad Al-Bajuri, iaitu Syekhul Azhar Syarif yang terkenal dengan pelbagai kitab, antaranya Hasya Al-Imam Al-Bajuri ala Jawharat At-Tauhid, Hasya Al-Imam Al-Bajuri ala kitabnya Ibn Qasim Al-Ghazi. Jadi banyaklah kitab karangan Al-Imam Al-Bajuri ini. Jadi Al-Imam Al-Bajuri pula meriwayatkan kitab ini daripada guru beliau yang dikenali dengan nama Al-Amir Al-Kabir. Manakala Al-Amir Al-Kabir meriwayatkan kitab ini daripada guru beliau yang bernama Ali bin Ahmad As-Sa'idi. Syekh Ali bin Ahmad As-Sa'idi pula meriwayatkan kitab ini daripada guru beliau, iaitu Syekh Muhammad bin Abdul Rahim bin Muhammad As-Salmuni. Manakala Syekh Muhammad bin Abdul Rahim pula meriwayatkan kitab ini daripada guru beliau, iaitu salah seorang Syekhul Azhar yang pertama, Syekhul Azhar yang pertama, iaitu Imam Muhammad bin Abdullah bin Ali Al-Kharashi. Jadi sanad kita ini melalui beberapa orang ulama-ulama Al-Azhar yang hebat-hebat. Antaranya kalau kita tengok Syekh Al-Imam Al-Bajuri sendiri adalah merupakan Syekhul Azhar satu ketika dahulu. Begitu juga dengan sanad ini juga melalui Syekhul Azhar yang mula-mula sekali yang dirasmikan sebagai Syekhul Azhar, iaitu Al-Imam Muhammad bin Abdullah bin Ali Al-Kharashi yang meninggal dunia pada 17 Zulhijjah 1101 Hijriah. Manakala manakala Al-Imam Al-Kharashi pula meriwayatkan kitab ini. Ada dua orang yang meriwayatkan kitab ini. Syekh Muhammad bin Abdul Rahim bin Muhammad As-Salmuni meriwayatkan kitab ini daripada dua orang guru beliau. Yang pertama Syekhul Azhar yang pertama tadi, iaitu Al-Imam Al-Kharashi. Guru kedua beliau pula adalah Al-Imam Abdul Baqi bin Yusuf Az-Zurqani. Al-Imam Al-Kharashi dengan Az-Zurqani kedua-duanya meriwayatkan kitab ini daripada Al-Imam Ibrahim bin Hasan Al-Laqani, iaitu Al-Imam Burhanuddin Al-Laqani.
Manakala Burhanuddin Al-Laqani pula meriwayatkan kitab ini daripada guru beliau yang sangat terkenal dalam mazhab Syafi'i kita, iaitu Al-Imam Ahmad bin Ibn Al-Qasim Al-Abbadi, Ibn Al-Qasim Al-Abbadi, Ahmad bin Al-Qasim Al-Abbadi, yang meninggal dunia pada tahun 994 Hijriah. Manakala Ibn Al-Qasim Al-Abbadi pula meriwayatkan kitab ini daripada juga ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i, iaitu Ahmad bin Muhammad, yang lebih dikenali dengan gelaran Ibn Hajar Al-Haytami. Ada dua orang, Ibn Hajar Al-Asqalani, seorang lagi Ibn Hajar Al-Haytami. Imam Ibn Hajar Al-Haytami meriwayatkan kitab ini pula daripada guru beliau Abdul Haq As-Sumbati. Manakala Abdul Haq As-Sumbati adalah orang yang meriwayatkan langsung kitab ini daripada guru beliau, yang juga merupakan pengarang kitab ini, iaitu Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Ali Al-Mahalli. Jadi kalau kita lihat yang menghubungkan antara saya dengan Imam Al-Mahalli, menerusi salasilah ilmu sambung menyambung sampai kepada guru saya Fadilatul Syekh Said bin Syaltu Asy-Syafi'i. Saya ambil daripada Syekh Said seorang, Syekh Said ambil daripada Syekh Ali ambil daripada Syekh Abdullah Al-Ghumari, Syekh Abdullah ambil daripada Syekh Muhammad Al-Aquri, Syekh Muhammad Al-Aqari ambil daripada Imam Al-Bajuri, 5 orang dah. Imam Bajuri ambil daripada Al-Amir Al-Kabir, 6 orang. Al-Amir Al-Kabir ambil daripada guru beliau As-Sa'idi, Ali As-Sa'idi, dah 7 orang. 7 orang. Manakala As-Sa'idi ambil daripada Imam As-Salmuni, 8. Imam Salmuni ambil daripada 2 orang guru beliau lah. Mereka kita kata jadi satu lapis juga lah, iaitu Al-Imam Al-Qarashi dan juga Al-Imam Al-Zurqani. Jadi dah berapa tadi? 9 9 dah. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, 9 generasi dah. Manakala 2 orang alim ni meriwayatkan daripada Al-Imam Ibrahim Al-Laqani dah 10. Al-Laqani diriwayatkan daripada Ibn Qasim Al-Abbadi 11. Ibn Qasim Al-Abbadi ambil daripada Ibn Hajar Al-Haytami 12. 12 campur dengan Al-Imam Abdul Hakim Musa 13. Jadi ada 13 generasi yang telah menyambung telah menyambung kitab ini sampai kepada kita ni. Alhamdulillah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 13 generasi. Al-Fatihah untuk Imam Al-Haramain, begitu juga kepada Imam Al-Mahalli serta seluruh para ulama yang disebutkan namanya tadi dan juga yang tidak disebutkan namanya telah menyambungkan kitab ini sehingga sampai kepada kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu 'alal habibil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du, bi isnadina al-muttasil ila Sayyidina al-Imam Jalaluddin Muhammad ibni Ahmad ibni Muhammad ibni Ibrahim Al-Mahalli al-mutawaffa fi awal Muharram sanata 64 wa 800 min hijratir Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam rahimahullah azza wa jalla wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i musannafatihi wa syurrahiha Allahumma amin. Qala rahimahullah azza wa jalla, bismillahirrahmanirrahim. Hadhihi waraqatun qalilatun tashtamilu ala ma'rifati fusulin min usulil fiqhi
yantafi'u biha al-mubtadi wa ghayruhu. وذلك أي لفظ أصول الفقه مؤلف من جزئين مفردين أحدهما أصول والآخر الفقه من الإفراد مقابل التركيب للجمع والمؤلف يعرف بمعرفة ما ألف منه. Sekarang kita mula masuk di dalam kitab Imam Al-Mahalli, iaitu kitab yang menghuraikan matan Al-Waraqat. Jadi kita akan mula masuk di dalam kitab ini, dan kita sekarang berada di mukaddimah bagi kitab Al-Waraqat dan yang melalui huraian Imam Al-Mahalli rahimahullahu azza wa jalla. Jadi kalau kita lihat dalam buku ini, saya tandakan matan Waraqat di atas sekali. Di bahagian atas ni adalah matan Waraqat, kemudian di bahagian bawah itu yang dalam kurungan berwarna merah itu adalah matan Waraqat, manakala yang tidak berada dalam kurungan yang berwarna hitam pula adalah huraian Imam Al-Mahalli rahimahullahu azza wa jalla. Jadi di sini kita dapat tahu bahawa Imam Al-Haramain Al-Juwaini memulakan kitab beliau dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ini penting ya. Kita nampak mungkin biasa, tetapi sebenarnya dalam Islam kita diajar oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, begitu juga dengan para sahabat turun ke bawah, bahawa nak apa benda sekalipun, nak lakukan apa perkara sekalipun, kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kalau ikut dalam bahasa Melayu kita akan bermaksud dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihi, yang Maha Menyayangi. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, iaitu Maha Murah rahmatnya dan Maha Menyayangi. Jadi dimulakan ucapan ini untuk menyatakan bahawa dengan nama Allah sahajalah. Dengan nama Allah sahajalah, yang mana Allah ini Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihi. Ayat itu tergantung sebenarnya, tapi ada takdir dia. Saya menulis kitab ini. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ini, siapa yang belajar bahasa Arab kita akan tahu Bismillah itu adalah jar wa majrur. Ba tu adalah ba harful jar, manakala ismi itu jatuh pada keadaan majrur. Jadi setiap jar dan majrur dia akan berkait dengan jumlah yang lain. Macam contoh dengan nama Allah. Okey, apa dia? Apa benda? Apa kaitannya? Jadi kita kata saya menulis kitab ini dengan nama Allah. Maksud dia dengan berkat nama Allah. Boleh juga difahami begitu, atau dengan bantuan nama Allah. Boleh juga Jadi kalau kita lihat kitab-kitab yang menghuraikan Al-Basmalah, menghuraikan Bismillahirrahmanirrahim, mereka akan menyatakan pelbagai kemungkinan yang diinginkan oleh sesiapa sahaja yang mendatangkan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ini antara yang dipilih juga oleh para ulama'. Mereka akan kata maksud para ulama' kita sewaktu mereka menulis kitab, mereka dahulukan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maksud dia Bismillahirrahmanirrahim u'allif. Saya dengan nama Allah, maksudnya dengan hanya bantuan, boleh juga difahami itu. Jadi ba tu panggil ba al-isti'anah, ataupun ba dengan maksud lil barakah, boleh juga maksudnya dengan berkat, dengan memohon keberkatan, dengan berkat nama Allah Azza wa Jalla saya menulis. Jadi contoh macam kalau kita makan, bila kita makan, kita pun sebut Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika itu takdir dia ataupun maksud kita sebut Bismillahirrahmanirrahim sewaktu makan, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kul, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihi, saya makan. Saya makan ini dengan apa? Dengan berkat. Maksudnya kita memohon agar makanan kita itu berserta dengan keberkatan daripada Allah. Itu satu kemungkinan. Atau sebenarnya boleh juga dipahami dengan maksud dengan bantuan nama Allah Azza wa Jal, kerana tidak akan berlaku satu perkara melainkan dengan izin Allah Azza wa Jalla. Jadi itu kalau kita makan, kalau kita bangun tidur, ataupun kita melakukan apa saja, kita akan juga sebut Bismillahirrahmanirrahim. Benda-benda penting yang bagus kita akan mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya kalau kita
contoh kita nak ambil buku, bismillahirrahmanirrahim, kita ambil. Jadi ketika itu dia akan jadi takdirnya dengan nama Allah lagi yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihi, saya mengambil kitab ini. Cuma bagi seorang yang memulakan tulisannya dengan bismillahirrahmanirrahim di dalam kitab, maka sebagai ulama kata maksudnya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihi, saya memulakan tulisan. Cuma sebagai ulama lain kata, kenapa kita takdirkan begitu? Kenapa kita fahami begitu? Alangkah baiknya kalau kita fahami dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihi, saya menulis kitab ini. Supaya keberkatan itu bukan hanya pada permulaan. Kalau saya memulakan kitab ini dengan bismillahirrahmanirrahim, seakan-akan kita memohon keberkatan itu hanya pada permulaan kitab. Sebagian ulama faham gitu. Maka seeloknya, sebagai ulama sebut, lebih elok kalau kita fahami takdir ataupun maksud yang tidak disebut di dalam kenyataan bismillahirrahmanirrahim di sini adalah kita sebut dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihi, saya menulis kitab ini supaya seluruh isi kandung kitab ini disertai dengan keberkatan nama Allah Azza wa Jalla. Jadi sebab itu sebagai ulama sebut bismillahirrahmanirrahim ay u'allif, saya menulis dengan nama Allah, saya dengan nama Allah lagi Maha Pemurah lagi yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihi, saya menulis kitab ini. Okey. Kenapa kita ataupun para ulama kita bila menghasilkan karya mereka akan mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim? Sebagian para guru menyatakan ini adalah kerana mengikut cara Al-Quranul Karim. Sebab kalau kita lihat dalam Al-Quranul Karim, ayat Al-Quran turun kepada Nabi SAW dalam tempoh 23 tahun, 10 tahun di Mekah, 13 tahun di Al-Madinah. Dalam tempoh yang lama itu, kalau kita lihat ayat Al-Quran yang turun kepada baginda Nabi tidaklah mengikut susunan ayat-ayat Al-Quran yang kita lihat di dalam mushaf pada hari ini. Yang menyusun ayat Al-Quran mengikut susunan yang kita lihat dalam Al-Quran, mula dengan surah Al-Fatihah, disambung dengan surah Al-Baqarah, ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, habis surah Al-Baqarah disambung dengan surah Ali Imran, habis surah Ali Imran disambung dengan surah An-Nisa, begitulah seterusnya sampailah surah terakhir dalam tulisan dalam mushaf iaitu surah An-Nas. Kalau kita lihat ayat ini ataupun susunan ayat ini adalah berdasarkan apa yang telah diminta oleh Sayyidina Jibril AS kepada baginda Rasul SAW. Kerana ayat yang turun kepada baginda Nabi tidak mengikut susunan ayat-ayat Al-Quran di dalam mushaf. Sebab contoh ayat mula-mula turun kepada baginda Nabi adalah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini surah yang dah terkebelakang, surah Al-Alaq. Jadi kalau kita tengok susunan yang telah diminta oleh Sayyidina Jibril dan akhirnya Al-Quran pada hari ini adalah berdasarkan apa yang disuruh oleh Sayyidina Jibril kepada baginda Rasul SAW. Maksudnya ia adalah daripada Allah Azza wa Jalla, Allah yang meminta perkara itu. Sebab Sayyidina Jibril bukannya menyatakan pendapat peribadi beliau. Sebaliknya apa yang disebut oleh Sayyidina Jibril itu adalah berdasarkan firman Allah SWT dan juga apa yang Allah Ta'ala perintahkan ke hadrat baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kita lihat Al-Quran pada hari ini, surah yang mula-mula adalah surah Al-Fatihah. Dan kalau kita lihat dalam surah Al-Fatihah, ayat yang mula-mula disebut dalam surah Al-Fatihah adalah ayat pertama yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Barulah ayat kedua Alhamdulillahirabbilalamin. Sampailah selesai ayat yang ketujuh daripada surah Al-Fatihah. Jadi kata para ulama, kita menulis, para ulama kita memulakan tulisan mereka, memulakan karya mereka dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim adalah kerana berdasarkan cara dan juga gaya Al-Quranul Karim. Yang Al-Quranul Karim itu dimulakan dengan surah Al-Fatihah dan ayat mula-mula surah Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menunjukkan bahawa kita perlukan bantuan Allah, kita perlu kepada kasih sayang Allah. Tak akan berlaku satu benda kalau tidak diizinkan Allah. Jadi apa-apa pun dalam hidup kita ini kita mulakan dengan
dengan Bismillahirrahmanirrahim sebagai tanda pasrah kita kepada Allah, sebagai tanda pengakuan betapa lemahnya kita yang kita memerlukan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, kata para ulama, selain daripada kerana mengikut gaya Al-Quranul Karim, para ulama kita juga memulakan tulisan mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim kerana memang ada permintaan dan juga gesaan daripada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kerana dalam sebahagian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar, wa fi riwayah aqta', wa fi riwayah ajzam. Maksud dia, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, semua urusan, kullu amrin, semua urusan dhi bal, yang memiliki, asal pada bal ni maksud dia fikr, semua benda yang perlukan kepada pemikiran. Maksudnya semua benda penting, kata para ulama, maksudnya zu ahammiyah, semua benda penting di sisi syarak. Maksud dia kalau kita nak buat benda yang haram, tak boleh baca bismillah, sebab benda haram tidak dianggap sebagai satu benda penting, bahkan benda yang ditegah oleh syariat. Begitu juga kalau benda itu ditegah oleh syariat walaupun tidak haram tapi makruh. Buat satu benda yang makruh, buat satu perbuatan yang makruh, maka tak bolehlah kita memulakan perbuatan yang makruh dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Jadi benda yang penting ni apa dia? Benda yang wajib. Okey. Kemudian benda yang sunat. Begitu juga kalau benda itu benda yang harus tetapi dianggap juga satu benda yang penting. Contoh macam makan, minum, tidur, kita nak lepaskan badan kita contoh. Tapi kalau benda itu contohnya kita nak buang sampah. Buang sampah walaupun penting, tapi dia tidak dianggap satu benda yang sesuai untuk dipadankan dengan nama Allah Azza wa Jalla. Maka janganlah semasa kita angkat kotoran tu, kita membuang kotoran, kita nak masukkan dalam tong sampah, kita sebut Bismillahirrahmanirrahim. Tak kena. Kerana dia ada unsur yang tidak sesuai dengan nama Allah yang mulia, sedangkan perbuatan yang kita lakukan adalah perbuatan yang mengandungi unsur-unsur kotoran. Jadi maknanya semua benda penting, contoh macam menghasilkan karya, contoh dalam masa kita nak masuk masjid, semua benda-benda yang bersifat penting begitu dituntut untuk kita memulakannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Okey, jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dhi balin, semua benda, semua urusan yang memiliki kepentingan, la yubda'u fihi, tiba-tiba tidak pula dimulakan perkara yang penting tadi dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim, fahuwa, maka perkara itu adalah aqta', dalam sebagai riwayat ajzam, sebagai riwayat abtar. Maksudnya benda itu sudah terputus. Benda yang kita nak lakukan itu sudah terputus. Maksudnya kalau kita nak menghasilkan karya kita sudah dianggap karya yang terpotong. Maksud dia walaupun karya tu ada, tapi ada bahagiannya yang sudah hilang, yang sudah terpotong. Macam kita menghadiahkan satu benda kepada orang tapi tak sempurna kerana ada bahagiannya sudah putus. Maksud dia, kata para ulama, qalilul barakah. Apa yang terpotong itu? Yang terpotong itu maksud dia benda yang kita hasilkan itu kurang berkatnya. Ada keberkatan tetapi keberkatannya itu sudah terputus. Ada bahagian berkat itu dah hilang. Ada bahagian berkat itu sudah tiada. Dengan sebab apa? Kerana tidak disertai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebab itulah kalau kita lihat para ulama kita, sewaktu mereka memulakan ucapan, mereka akan mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kerana ini adalah saranan daripada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meminta supaya semua benda penting didahulukan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana ucapan Bismillahirrahmanirrahim ini adalah tanda bahawa orang itu benar-benar meletakkan dirinya itu bertawakal kepada Allah, memohon kepada Allah, menyerahkan segala keputusan kepada Allah. Sebab tu Bismillahirrahmanirrahim adalah satu perkara yang sangat-sangat besar, kerana
itu tanda dan satu keyakinan, satu pengiktirafan daripada kita yang lemah, bahawa kita sangat bergantung harap kepada Allah Azza wa Jal. Jadi sebab itu kalau kita lihat para ulama kita ketika menulis ke, ketika berucap ke, ketika nak buat apa saja perkara penting, mereka akan mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Cuma ada juga para ulama yang tidak memulakan kitab mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Contoh yang paling ketara sekali adalah Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau kita buka dalam Sahih Al-Bukhari, tidak ada Bismillahirrahmanirrahim pada awal Sahih Al-Bukhari. Cuma biasa kalau tuan-tuan tengok manuskrip, biasanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Bismillahirrahmanirrahim itu setelah dikaji, rupa-rupanya ia bukan tulisan asal Imam Al-Bukhari. Sebaliknya, Bismillahirrahmanirrahim yang didatangkan oleh mereka yang menyalin Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Ini banyak juga berlaku dalam banyak manuskrip. Kadang-kadang pengarang asal tak tulis Bismillah. Lalu ketika orang menyalin kitab, mereka biasanya salin dengan mereka juga menulis mukadimah mereka sendiri sebelum mereka menulis ataupun menyalin teks asal pengarang sesuatu kitab. Jadi bila dirujuk dalam Sahih Al-Bukhari, setelah dikaji, Imam Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu tidak memulakan kitab beliau dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu adakah Imam Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu tidak tahu hadis yang berbunyi kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa akhta'? Jadi ini antara mungkin persoalan yang bakal difikirkan oleh kita setelah kita dengar betapa pentingnya Bismillahirrahmanirrahim. Maka mengapa pula Imam Al-Bukhari tidak mendatangkan kitab beliau dengan Bismillahirrahmanirrahim? Jadi ketika ini timbul persoalan, maka persoalan itu akan memerlukan kepada jawapan. Maka para ulama kita dalam nak menjawab persoalan yang diandaikan ini juga mengajar kepada kita supaya hendaklah apabila kita ditimbulkan satu soalan dan perlukan kepada jawapan, kalaulah jawapan itu mempunyai pelbagai kita boleh fikirkan pelbagai jawapan, tapi pastikan jawapan kita itu layak pada kedudukan seorang ulama yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jal. Sebab kalau kita tanya soalan tadi, kenapa Imam Bukhari tak tulis Bismillahirrahmanirrahim? Okey, datangkan kemungkinan. Banyak je kemungkinan. Antaranya, Imam Bukhari tak nak baca bismillah. Saya saja tak nak baca bismillah. Contoh, itu satu kemungkinan yang juga secara akalnya tak mustahil. Atau mungkin Imam Bukhari terlupa tulis. Itu juga salah satu kemungkinan yang lain. Namun kemungkinan pertama dan juga kedua ini tidak kena dengan ketokohan dan kepribadian Al-Imam Al-Bukhari. Kalau saya, ya mungkin masa tulis kitab kelang kabut dan cepat tak tulis bismillah. Mungkin. Tetapi bagi susuk tubuh yang hebat seperti Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu ardahu, tidak sesuai untuk kita mengandaikan inilah sebab mengapa Imam Al-Bukhari tidak mendatangkan bismillah dalam kitab beliau. Jadi para ulama kita ketika menjawab persoalan ini pun sudah mengajar kepada kita betapa letakkan seseorang itu pada kedudukannya. Letakkan seseorang itu pada kedudukannya. Dan ini juga berlaku apabila kita membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kadang-kadang kita baca hadis tu kita timbul soalan, kenapa jadi begitu? Macam tak kena dengan ketinggian kedudukan para nabi dan para rasul ataupun para sahabat sendiri. Jadi ketika itulah para ulama akan menyatakan kemungkinan-kemungkinan mengapa perkara itu berlaku, tetapi layak dan kena dengan kedudukan para nabi dan para rasul serta para sahabat. Ambil contoh yang mudah. Kalau kita bacalah hadis, kita akan bertemu dengan kisah bagaimana Nabi Allah Musa alaihi salam pernah menumbuk muka malaikat maut, malakul maut, ataupun sebagian orang menyatakan malaikat maut ni namanya Israel. Israel ini bukan daripada kalimah Arab sebenarnya. Kalimah Israel ini diambil daripada kitab-kitab lama, kitab-kitab dipanggil sebagai diambil pada sumber-sumber Israiliyat, iaitu nama ini kita tidak dijumpai dalam Al-Quran, juga tidak disebut oleh baginda Nabi alaihi salatu wasallam, tetapi ada disebut dalam kitab-kitab golongan Kristian dan juga Yahudi satu ketika dahulu yang
menyatakan bahawa nama bagi malaikat maut adalah Izrail. Jadi boleh ke guna? Tak ada masalah selagi tidak bercanggah dengan syariat, tak ada masalah. Cuma betul ke nama dia Izrail atau nama yang lain? Ia mungkin betul, mungkin salah. Sebab apabila sumber-sumber daripada Ahlul Kitab ataupun dipanggil sebagai Israiliyat, ada 3 pendekatan kita, ada 3 prinsip yang diajar oleh para ulama kita. Sebarang kenyataan-kenyataan daripada golongan Ahlul Kitab dan juga Kristian yang bercanggah dengan apa yang telah disebutkan oleh Allah dan juga Nabi SAW, maka ia tertolak. Contoh Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah SWT itu tidak langsung dihinggapi dengan mengantuk, juga tidak dihinggapi dengan tidur. Allah tidak pernah mengantuk, Allah tidak pernah tertidur. Tiba-tiba kalau kita buka dalam Old Testament, dalam Taurah yang didakwa ia sebagai Taurah, disebut bahawa Allah Azza wa Jalla setelah menciptakan langit dan bumi, akhirnya Allah Ta'ala keletihan. Lalu Allah berehat pada hari yang ke-7. Berehat pada hari yang ke-7. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi dalam masa 6 hari, siap semua, hari ke-7 Allah Ta'ala letih, lalu Allah pun tidur. Jadi ini sumber juga daripada golongan Kristian juga Yahudi, tetapi ia bercanggah dengan akidah kaum muslimin. Maka kenyataan seperti ini tidaklah ditolak. Satu, sekiranya kenyataan yang disebut oleh Al-Kitab itu kena pula dengan Al-Quran juga hadis. Contoh kisah yang disebut dalam Taurat juga Injil menyatakan bahawa langit dan bumi itu dicipta dalam masa 6 hari. Cuma hari itu macam mana? Ulanglah ada pelbagai penafsiran. Cuma saya nak bawanya, disebut dalam Taurat dan juga Injil bahawa langit dan bumi, alam ini dicipta dalam tempoh 6 hari. Dan ia kena dengan apa yang disebut oleh Al-Quranul Karim. Maka ketika itu kita menerima cerita yang disebut oleh Israiliyat tadi, bukan kerana di Israiliyat, tetapi kerana bertepatan dengan apa yang telah disebut oleh Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW, yang juga menyatakan perkara yang sama, iaitu langit dan bumi serta alam seluruhnya ini daripada tak ada akhirnya diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam masa 6 hari. Cuma adakah 6 hari itu maksud yang kita faham yang 24 jam kali 6, atau sebenarnya hari itu maksudnya hari di sisi Allah Azza wa Jalla yang jumlahnya lebih banyak daripada tempoh 24 jam kali 6? Ada pelbagai pendapat para ulama dalam memahami apa maksud hari. Sebab bila sebut hari, ayyam dalam bahasa Fiqh, sittati ayyam, 6 hari ini, kalau ikut dalam bahasa Arab 6 siang, 6 siang dicipta dalam masa 6 siang. Siang yang kita faham iaitu dia start daripada terbit matahari sampai terbenam matahari. Tapi matahari pun ketika itu belum lagi diciptakan. Jadi di sinilah para ulama berbeza pendapat dalam memahami apa maksud 6 hari tersebut. Jadi ini contoh bahawa kalaulah sumber Israiliyat itu kena dengan apa yang dibawa oleh Al-Quran juga hadis, maka kita terima. Kalaulah sumber itu disebut oleh Al-Kitab tetapi tidak pula disebut oleh Al-Quran juga hadis, sama ada memperakuinya atau membatalkannya. Contoh macam nama malaikat maut tadi. Adakah namanya Izrail atau namanya lain? Sebab dalam hadis disebut malakul maut. Disebut malakul maut tanpa disebut malakul maut, memang malaikat kematian, tanpa disebut adakah malaikat itu namanya apa. Kalau malaikat yang bagi wahyu sebut-sebut Al-Quran Jibril, ataupun hadis sebut Jibrail kadang-kadangnya. Jadi maknanya sama ada Jibril atau Jibrail memang disebut, selesai masalah. Tapi malaikat maut ni namanya apa? Disebut dalam sumber-sumber Yahudi Izrail. Tetapi tidak pula kalimah Izrail ini digunakan oleh Al-Quran juga Sayyidina Rasulullah SAW. Jadi adakah ianya benar atau tidak? Kita dengar, tapi dalam masa sama kita tidak beriman dengannya. Kerana mungkin betul, mungkin salah. Mungkin memang malaikat maut ini namanya Izrail. Mungkin sebenarnya bukan namanya Izrail, tapi ini adalah tambahan dan juga penipuan yang didatangkan oleh Al-Kitab. Mungkin juga. Jadi dalam isu-isu begini kita tak pasti. Jadi kalau kita nak cerita tak masalah. Tapi adakah ia benar ataupun tidak? Ia mungkin benar, ia mungkin salah. Dan sebab itu kalau kita lihat dalam kitab-kitab tafsir yang lama, banyak kisah-kisah Israiliyat ini didatangkan dalam tafsir. Banyak orang kecam kata tafsir lama. Kenapa tafsir lama ada banyak cerita-cerita Israiliyat yang kadang-kadang bukan Israiliyat
jenis yang ketiga tadi yang tidak ada dalil daripada Al-Quran dan hadis yang bertentangan atau bersepakat dengannya. Kadang-kadang dalam kitab-kitab tafsir disebut Israiliyat yang memang bercanggah dengan akidah kaum muslimin. Tapi didatangkan juga oleh para ulama kita dahulu dalam kitab-kitab tafsir mereka. Ada orang kata ini satu kekurangan, mengapa ulama kita buat macam ni. Tapi bila dirujuk kembali, rupa-rupanya orang zaman itu mereka dapat mengetahui mana satu Israiliyat, mana satu kisah yang bersumberkan Al-Quran juga hadis Rasulullah SAW. Jadi para ulama dahulu ketika mereka mendatangkan Israiliyat yang kadang-kadang bercanggah dengan akidah, seakan-akan sebenarnya mereka nak bagi tahu ini maklumat tambahan yang disebut oleh Alkitab dan kita semua tahu benda ni tak betul. Sekadar maklumat tambahan. Cuma oleh kerana orang zaman tu tahu ini kisah Israiliyat yang bercanggah dengan akidah, jadi sekadar tambahan mereka, punya masyarakat Kristian juga Yahudi memahaminya seperti ini, sedangkan ia bercanggah dengan akidah kaum muslimin. Tapi bila berlalu zaman, orang ingat inilah sebenarnya akidah kaum muslimin, sedangkan para ulama sewaktu menulis dahulu mereka mendatangkan fakta tambahan untuk sebagai maklumat tambahan kepada kaum muslimin bahawa ini adalah maklumat yang diambil daripada golongan Ahlul Kitab. Mungkin betul, mungkin salah. Kalau bercanggah dengan syariat memang salah betul lah. Jadi kadang-kadang kisah-kisah begini kita perlu halusi kembali. Sebab tu sebagian guru kita, sebabkan realiti kita pada hari ini tak dapat nak beza, masyarakat awam secara umum tu tak dapat nak beza mana satu Israiliyat yang betul, mana satu Israiliyat yang bercanggah dengan syariat, mana satu Israiliyat yang tak pasti adakah ianya betul ataupun salah. Jadi sebagian ulama tidak menggalakkan kita membaca tafsir tafsir para ulama silam, kerana mungkin boleh menyebabkan yang membaca kalau tak dipandu dengan guru akan menyebabkan mereka beranggapan apa yang ditulis itu adalah realiti, sedangkan para ulama sewaktu tulis hanya ingin menyatakan maklumat tambahan yang mungkin betul, mungkin salah 1%, mungkin betul 100%. Jadi kalau kita balik kepada kisah kita tadi, nak ceritanya isu nama malaikat maut tadi. Dan sebenarnya nak cerita balik kepada dalam kita memahami satu perkara, kalau perlukan kepada jawapan, ada pelbagai andaian, maka datangkanlah andaian yang paling sesuai dengan individu yang terbabit. Jadi kalau kita lihat dalam hadis sebagai contoh, disebut kisah Nabi Allah Musa AS menumbuk muka malaikat maut. Yang malaikat maut ataupun mungkin namanya Israel sebagaimana dalam sumber-sumber Ahlul Kitab, Allah Ta'ala memerintahkan malaikat maut pergi bertemu dengan Nabi Allah Musa AS dan mengambil nyawa Nabi Musa AS. Cuma para Nabi dan para Rasul, dia special. Mereka adalah isa-isa istimewa, iaitu setiap Nabi dan Rasul sebelum dicabut nyawanya, malaikat akan minta izin terlebih dahulu. Tak macam kita, malaikat tak minta izin, cabut je terus kan. Kau sampai waktu, cabut je. Tapi para Nabi dan para Rasul tidak begitu. Mereka akan diminta izin terlebih dahulu sebelum mencabut nyawa mereka. Jadi akhirnya malaikat maut pun datang bertemu dengan Nabi Musa AS dan datang dalam rupa seorang manusia. Kemudian sebut pada Nabi Musa AS, aku datang untuk mengambil nyawa kamu. Lalu Nabi Musa menumbuk muka malaikat maut yang datang dalam rupa seorang manusia ketika itu. Jadi mengapa Nabi Musa tumbuk muka malaikat maut? Kesianlah malaikat maut, sebab malaikat maut datang dengan arahan Allah Ta'ala. Apakah adakah ini menunjukkan bahawa Nabi Musa tak redha, tak setuju? Nampak kemungkinan itu mungkin boleh keluar daripada pemikiran kita. Tetapi adakah kemungkinan itu sesuai dengan kedudukan Nabi Allah Musa Kalimullah, yang merupakan salah seorang Nabi Ulul Azm, Nabi-Nabi, 5 orang Nabi terhormat di kalangan seluruh para Nabi yang lain? Tak sesuai. Bila tak sesuai, maka jawapan kepada soalan itu memerlukan kemungkinan yang sesuai dengan kedudukan para Nabi dan para Rasul. Lalu akhirnya keluarlah beberapa andaian para ulama, antaranya apa yang disebut oleh guru kami sendiri, Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani. Kata beliau, Nabi Musa tak tahu itu adalah malaikat maut. Ini juga menunjukkan ada satu kelebihan yang ada pada Rasulullah yang tidak ada pada Nabi-Nabi yang lain. Malaikat bila bertemu dengan Nabi-Nabi, kalau tak memperkenalkan diri mereka bahawa mereka adalah malaikat, Nabi-Nabi mungkin tak tahu. Sebagaimana berlaku kepada Nabi Musa dalam kisah tadi. Sebagaimana yang berlaku kepada Nabi Allah Lut AS, sewaktu datang para malaikat dalam rupa lelaki-lelaki muda yang handsome.
Sebagaimana yang berlaku kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, suatu para Nabi datang bertamu di rumah Nabi Ibrahim sembelih anak lembu untuk dimakan oleh para tetamu dengan sangkaan bahawa yang datang ni manusia biasa. Lalu para malaikat tak makan. Lalu Nabi Ibrahim risau. Sebab ada orang dulu, kalau datang rumah orang nak buat masalah dengan tuan rumah, kalau tuan rumah bagi makan, dia takkan makan. Sebab dia datang nak cari pasal, dia datang nak bertumbuk, dia datang mungkin nak bunuh tuan rumah. Maka tak patut bagi orang yang datang nak buat masalah, sebelum buat masalah, ambil pula makanan daripada tuan rumah. Ada jugalah adab orang jahat zaman dulu kan. Orang jahat zaman sekarang datang nak buat masalah, tapi kalau tuan rumah tak tahu, jamu makan dulu kan. Lagi teruk. Okey, jadi kata guru kami Fadilatul Syekh Said bin Syaltu, maafkan saya, Fadilatul Syekh Yusri bin Rusdi Al-Hasani, kemungkinan kisah tumbuk yang berlaku antara Nabi Musa dengan malaikat maut tadi, malaikat maut datang dalam rupa seorang manusia. Lepas tu datang jumpa Nabi Musa, suruh saya datang nak ambil nyawa kamu. Malaikat sebut menyatakan perkara yang betul, datang diperintahkan oleh Allah untuk ambil nyawa Nabi Musa. Nabi Musa faham pula ini adalah orang jahat datang nak bunuh dia. Dan Nabi Musa tak tahu itu adalah malaikat. Lalu demi untuk pertahankan diri, Nabi Musa tumbuk orang tadi sebab orang itu sudah mengancam nyawanya. Jadi nampak tak? Kita bukan padanlah Nabi Musa tumbuk sebab Nabi Musa tak tahu. Memanglah kalau orang datang jumpa kita, saya datang untuk cabut nyawa kamu. Apa yang kita faham? Orang ni datang nak bunuh kita. Orang ni orang jahat. Maka sebelum dia bunuh kita, baik kita hentam dia dulu demi untuk pertahankan diri. Akhirnya jadi lega balik. Jadi begitulah sebarang perkara-perkara yang kalaulah kita baca dan timbul kemungkinan yang pelbagai, pilihlah kemungkinan yang paling kena dan paling cocok dengan para ulama. Balik kepada isu kita tadi, panjang pula kita kesana kesini. Balik kepada kisah kita tadi, sebahagian para ulama ketika menulis kitab tidak mendatangkan Bismillahirrahmanirrahim. Contoh seperti Al-Imam Al-Bukhari, maka akan keluar pelbagai kemungkinan. Namun ada kemungkinan tak sesuai dengan Imam Al-Bukhari, susuk tubuh yang sangat dikenali, yang sangat memberi kesan yang mendalam kepada dunia hadis Rasulullah secara khususnya. Maka ketika itu keluarlah kemungkinan yang pelbagai yang akhirnya disebut oleh para ulama yang kena dengan realiti dan juga kedudukan Al-Imam Al-Bukhari. Antaranya, ulama kata, kenapa Imam Bukhari? Sebab ini soalan, ini satu benda yang agak aneh. Macam Imam Al-Mahali datangkan, Imam Mahali ketika menghuraikan beliau tak datang, bismillah. Tapi Imam Al-Haramain Al-Juwayni surat itu mendatangkan matan, boleh sebut Bismillahirrahmanirrahim. Selesai masalah. Kita pun tahu kenapa Imam Al-Haramain mendatangkan kitab ini dengan memulakan kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi macam Imam Al-Bukhari, kitab hadis Rasulullah, tiba-tiba tak sebut Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Lalu sebagian ulama kata, Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu, walaupun tidak menulis Bismillahirrahmanirrahim dalam bentuk tulisan, tetapi tidak mustahil beliau menyebut Bismillahirrahmanirrahim sebelum menulis hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dituntut adalah menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Nabi kata, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Semua benda penting yang tidak dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya apa? Dimulakan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Al-Imam Al-Bukhari ketika tidak menulis Bismillahirrahmanirrahim, para ulama kata tidak mustahil sama sekali. Bahkan itu sangkaan kuat kita. Imam Bukhari sebelum nak tulis hadis, buka kertas kosong nak salin hadis, Bismillahirrahmanirrahim. Nak tulis hadis. Jadi ketika itu berlakulah tuntutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Al-Bukhari dianggap tidak menolak atau tidak dianggap sebagai orang yang mengamalkan apa yang dituntut oleh baginda Nabi alaihi wasallam. Cuma beliau tidak menulisnya, sebaliknya beliau mengamalkan secara sebutan ketika itu. Ada juga para ulama yang mengeluarkan kemungkinan yang lain, iaitu kemungkinan yang seterusnya. Kata ulama, tak mustahil juga Al-Imam Al-Bukhari sengaja tidak mendatangkan Bismillahirrahmanirrahim pada awal ucapan beliau secara tulisan untuk menyatakan bahawa
hadis yang kita dengar tadi, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim wa huwa aqta', semua benda penting yang tidak didahulukan dengan bismillahirrahmanirrahim maka benda itu terputus. Imam Bukhari tak datangkan basmalah pada awal kitab. Kata para ulama sebahagiannya, seakan-akan Imam Al-Bukhari nak bagi tahu hadis itu tidak sampai ke tahap hadis sahih yang beliau letakkan syarat bagi diri beliau sebelum menulis kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Maka beliau tak datangkan secara tulisan untuk bagi tahu hadis yang menyatakan kepentingan baca bismillah sebelum nak buat benda-benda penting. Hadis itu tidak sahih di sisi Al-Imam Al-Bukhari. Cuma dia sebut tak sahih bukan maksud dia kena buang. Ada orang bila sebut hadis ni tak sahih, dia faham hadis ni hadis maudhu'. Tak tentu. Bila hadis itu tidak sahih, mungkin dia hasan, mungkin dia dhaif. Dan bila hadis dhaif sekalipun, kalaulah tidak boleh dijadikan sebagai dalil dalam masalah hukum hakam fiqh, tetapi untuk menggalakkan kita melakukan satu amalan yang amalan itu sudah diketahui hukumnya, iaitu kita panggil dalam istilah fadailul amal, maka tiada masalah. Ia dianggap sebagai satu perkara yang tiada masalah. Okey, jadi kalau orang tanya kita kenapa dalam kitab orang alim diam-diam tidak didatangkan bismillahirrahmanirrahim, jadi kemungkinan yang biasa disebut oleh para ulama adalah tidak mustahil para ulama tersebut walaupun tidak mendatangkan bismillahirrahmanirrahim secara tulisan, tetapi mereka mendatangkannya secara ucapan. Okey. Itu saja tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT. Nampaknya saya bersama dengan tuan-tuan ini kita dapat bismillahirrahmanirrahim saja. Okey, seterusnya majlis akan datang, insya-Allah kita akan masuk kepada hadhihi waraqat tashtamilu ala ma'rifati usulin min usulil fiqh. Jadi bismillahirrahmanirrahim yang didatangkan dalam ucapan kita, nak buat apa benda pun kita mulakan, dia ada unsur didikan yang besar, iaitu gantungkanlah dirimu, amalanmu kepada Allah Azza wa Jal, kerana tiada daya dan tiada keupayaan, tiada daya dan tiada upaya melainkan hanya dengan bantuan daripada Allah Azza wa Jal. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya, tiada upaya melainkan hanya dengan bantuan daripada Allah Azza wa Jal. InsyaAllah dalam pertemuan yang akan datang kita akan masuk kepada perbahasan hadhihi waraqat dan seterusnya, InsyaAllah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih semua, dan ada rezeki kita akan bertemu lagi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan majlis kita dengan sama-sama berselawat ke hadrat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر
innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Terima kasih semua. Jazakumullahu khairah. Bertemu lagi di minggu hadapan insya-Allah untuk menyambung pembacaan Syarhul Jalalil Mahalli biiznillah subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.